Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita malam ni untuk perkongsian ilmu dalam bab tajwid Al-Quran Jadi kita menggunakan kitab tajwid, ilmu tajwid yang ditulis oleh Dr. Surul Sihabuddin Al-Nadawi InsyaAllah. Baik, kitab ni ada 3 versi yang lama, yang pertengahan dan yang terbaru lagi yang dicetak 2019 tak silap saya. Boleh belakang semua sama isi kandungan dia sama insya-Allah. Baik, untuk malam ni kita di bab yang ketiga. Bab yang ketiga akan membicarakan dalam hukum nun sakinah. Baik, di muka surat, kalau kitab yang terbaru ni di muka surat 80. Kalau kitab yang lama dia di muka surat Maaf Ustaz, bukan mim sakinah ke? Ya, mim sakinah. Oh, dengan nun sakinah tadi. Mim sakinah mim bab yang ketiga kita di muka surat 80. Ya, lebih kurang je. Tak lama 79. Kitab yang lama ni 79. Dekat-dekat je selisih tu je. Baik. Yang tak ada kitab boleh rujuk apa ni nota yang saya dah bantu. Semua dalam nota tu sebenarnya dikutipkan tu bab yang ketiga mim sakinah, bukan bab yang kedua. Tapi tak apalah, itu sulit dia saja yang penting isi dalam. Okey. Bab ketiga ni dia membicarakan dalam hukum mim sakinah. Mim sakinah adalah salah satu hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang kita baca untuk bertajwid. Dalam hukum mim sakinah terdapat 3 hukum bagi mim sakinah apabila bertemu huruf-huruf Al-Quran seperti yang ditulis dalam gambar rajah itulah. Jadi dalam nota pun saya ada bagi sana. Yang pertama idgham syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga izhar syafawi. Itu 3 hukum Jadi kita tengok apakah pengertian nun mim sakinah ni. Baik, mim sakinah ialah mim yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai mim mati. Mim sakinah mempunyai ciri yang sama seperti nun sakinah seperti yang kita dah belajar dalam bab yang kedua itu sama Ciri-ciri mim sakinah dan nun sakinah ni tak banyak beza. Kerana kedua-duanya memiliki suara yang keluar dari pangkal hidung. Ini bermakna apabila hukum mim sakinah yang melibatkan sifat dia, maka suara tu akan keluar melalui kholsium ataupun hidung. Itu maksud dia iaitu dia mengeluarkan suara dengung atas sifat gunah sebagai suatu ciri yang mesti ada pada mim dan nun sakinah. Baik, supaya kita lebih faham, bila kata mim sakinah dia macam nun sakinah juga, iaitu di mana dalam Al-Quran mim sakinah dia ada dalam 2 keadaan jangan terkeliru pula. Satu dia kata sini mim yang tidak berbaris, itu satu tanda mim sakinah. Satu lagi mim yang bertanda sukun tu, itu juga mim sakinah ada 2 keadaan. Bukan dia satu kata mim tak berbaris saja mim sakinah ada. Bila mim yang bertanda sukun itu juga hukum mim sakinah
Baik. Ya, maka daripada situlah lahirnya 3 hukum dalam mim. Yang pertama, idgham syafawi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Dan yang ketiga, izhar syafawi. Jadi dalam banyak-banyak hukum tajwid, mim sakinah ni paling mudah. Jangan risau. Mim sakinah paling semudah kita nak kenal dalam Al-Quran Iman. Baik. Kemudian dia kata apa? Ulama mendefinisikan mim sakinah sebagai mim yang tidak mempunyai sebarang baris dan ia boleh didapati bertemu dengan kesemua abjad huruf-huruf Al-Quran kecuali 3 huruf mad. Sama macam nun juga. Walaupun di sini ulama mendefinisikan mim sakinah sebagai mim yang tidak mempunyai sebarang baris, tapi yang mim yang ada tanda sukun di atas itu samalah, itu juga mim sakinah. Jadi kesemua hukum mim sakinah dikait dengan perkataan syafawi yang bermaksud bibir. Syafawi ini bibir. Kerana huruf mim itu adalah huruf yang keluar melalui pertemuan 2 bibir. Kalau dalam hukum nun sakinah ada kata izhar izhar halqi, kerana huruf-huruf izhar tu dia duduk di halqi. Jadi ambil mudah izhar halqi kata dia. Jadi macam hukum mim ni pula dikaitkan dengan syafawi kerana makhraj mim tu duduk di 2 bibir yang dirapatkan. Tu syafawi merujuk pada bibir. Baik, kita tengok pada yang hukum yang pertama, iaitu di sini idgham syafawi. Bagaimana untuk mengenali hukum idgham syafawi? Iaitu apabila mim yang tidak berbaris. Di sini kena betul-betul faham mim yang tidak berbaris bertemu dengan huruf mim yang berbaris dan bersabdu. Itu untuk mudah kita faham Bila kita jumpa dalam keadaan mim yang tak berbaris, dia berjumpa dengan mim yang bersabdu dan berbaris, itu adalah hukum idgham syafawi. Cara nak mengenal. Cara bacaan mungkin ramai kita dah faham, tapi kita rujuk juga untuk mengambil keberkatan daripada kitab ni. Cara bacaan dia pada 1.4 tu, apabila mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang berbaris, maka hendaklah dimasukkan suara mim sakinah ke dalam mim yang berbaris itu dengan disertai dengung, mana digabungkan. Mana itu yang dikatakan idgham tadi tu. Idgham bermaksud gabung. Jadi mim yang tidak berbaris tadi terus masuk ke dalam mim yang berbaris dan bersatu tadi. Kemudian berserta dengan dengung. Yang penting sekali dengung ni dalam hukum mim sakinah, bagi hukum idgham syafawi yang kita nak jaga adalah dengung dia tu. Ini dapat dipastikan dengan merapatkan kedua-dua bibir dengan sempurna dan ditekan udara ke pangkal hidung untuk menyempurnakan dengung mim sakinah itu dengan kadar 2 harakat. Dia boleh highlightkan di sana Dengung ni bawa ke pangkal hidung dan panjang dengung tu 2 harakat. Jangan dibaca lahum mastata'tum min quwwah. Ada dengung dia ada, tapi tak sampai 2 harakat. Jadi cara yang sempurnanya bawa dengung tu ke pangkal hidung, tahan sekejap untuk dapatkan 2 harakat. Lahum mastata'tum min quwwah. Dapatkan begitu. Okey, dia kata di sana tanda-tanda, iaitu idgham syafawi bagi mim sakinah ini dapat dikenal dengan melihat mim sakinah itu yang tidak mempunyai sebarang tanda di atasnya, seperti mim yang kosong saja, apa pun tak ada. Diikuti pula dengan mim berbaris yang datang selepasnya mempunyai tanda tasdid, iaitu bersabdu tadi. Jadi boleh keadaan mim yang tidak berbaris jumpa dengan mim yang bersabdu, itulah hukum idgham syafawi. Dan bacaannya wajib digabungkan mim yang tidak berbaris itu tadi ke dalam mim yang bersabdu tu berserta dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat ni di mana makhraj dia? Di pangkal hidung. Izwin, cara kita nak kenal. Okey.
Okey, sebab digabungkan ya, secara ringkasnya di situ kerana dua huruf ya, suara mim sakinah yang digabungkan ke dalam mim yang berbaris tu kerana kedua-dua huruf yang bertemu itu adalah dari huruf yang sama makhraj dan sifatnya yang disebut mutamasilain ataupun mislain. Sama je maksudnya, boleh buat nota dia dalam kitab tu. Mislain pun sama, mutamasilain pun sama, tamasul pun dia juga makna dia. Boleh buat catatan sana. Okey, hukum ini dinamakan idgham kerana penggabungan mim ke dalam mim yang berbaris dan dinamakan syafawi kerana kedua-dua huruf ini adalah keluar dari makhraj bibir. Jadi mim datang dari mim yang sukun tu pun dari bibir, mim yang berbaris dan bersatu tu tadi juga datang daripada bibir. Ya. Idgham syafawi juga dinamakan idgham mislain shaghir. Ya, kalau dalam kitab dijumpa kata idgham mislain shaghir, samalah itu juga idgham syafawi. Idgham bermaksud gabung, mislain bermaksud dua huruf yang sama, shaghir iaitu huruf pertama dia sukun, huruf keduanya berbaris. Itulah istilah shaghir ya. Ingat ini ada keluar dalam periksa Izzuddin, kena hafal. Kalau kabir, kedua-duanya berbaris Iman. Kalau mutlak, huruf pertama berbaris, huruf keduanya sukun. Catatkan sebagai peringatan. Baik, dinamakan dengan shaghir kerana terdapat juga idgham yang kabir. Ini dalam bacaan kita semua di satu tempat sajalah yang idgham kabir ni, di mana dua huruf yang sama. Kabir tadi, istilah kabir tadi apa keadaan dia? Huruf pertamanya berbaris, huruf keduanya pun berbaris. Ya. Jadi digabungkan. Kalau ikut syarat idgham mestilah shaghir, iaitu huruf pertama disukun, huruf keduanya berbaris. Tetapi ada dalam bacaan yang dinamakan idgham kabir, di mana kedua-dua huruf yang sama ni kedua-duanya berbaris. Kita ada satu tempat aja di dalam Al-Quran ya, bacaan qiraat kita pada la ta'manna tu. Nanti kita akan sampailah. Itu dalam bacaan qiraat ya. Kes yang idgham kabir ni dia melibatkan bacaan qiraat. Bila kita sampai kalimah-kalimah tertentu yang melibatkan bacaan qiraat, di sana kita akan bincang ya bagaimana bacaannya. Iaitu idgham kabir ni menggabungkan dua huruf yang serupa makhraj dengan keadaan kedua-duanya berbaris ya. Menggabungkan perkataan ya'lamuma ni. Jadi bacaan ni maknanya ya'lamma, dia bergabung terus. Dia tak baca ya'lamuma. Tapi kita tak baca begitulah, kita baca dengan tahqiq ya. Kita bariskan kedua-duanya, tidak digabungkan. Itu contoh-contoh ada di sana ya. Baik, seterusnya kita tengok apa kata dia. Dinamakan mislain shaghir bagi huruf pertama sukun dan huruf keduanya berbaris yang bermaksud kecil ya. Shaghir ini maksud kecil. Kerana idgham seperti ini ditemui dalam jumlah yang kecil berbanding dengan mislain kabir ya, iaitu dua huruf yang sama-sama berbaris yang amat besar jumlahnya dalam Al-Quran ya, yang dipanggilkan mislain shaghir. Jadi kalau diperhatikan dua huruf yang sama mim dengan mim ni kebanyakan dua-duanya berbaris ya, tak banyak kita jumpa dalam keadaan mim pertama tu sukun, mim keduanya tu berbaris dalam keadaan shaghir ya. Baik, cara mudahnya bila kita jumpa mim tak berbaris, jumpa mim yang berbaris dan bersabdu, itulah idgham syafawi. Dan bacaannya wajib dengung dua harakat. Dengung dia di mana? Mesti ditekankan suara dengung tu ke pangkal hidung. Okey, selesai ya. Baik, hukum yang kedua ialah ikhfa syafawi. Kita tengok apa pengertian ikhfa. Dari segi istilah, ikhfa syafawi bererti menyembunyikan sebutan mim sakinah berserta dengung. Okey, pada hukum ikhfa syafawi ini juga ada bacaan dengung. Ya, ingat yang tu. Jadi dalam hukum mim ni, idgham syafawi pun kena dengung, ikhfa syafawi ni pun kena dengung. Cuma yang berbezanya macam mana nak baca hukum ni. Kalau dengan mim tadi, idgham syafawi naklah dirapatkan kedua bibir ya, dan ditekan suara dengung tu ke pangkal hidung. Dengung tu mestilah dua harakat.
Bagi ikhfa' syafawi pula, ya, kita tengok dulu pengertian dia. Dari segi istilah, ikhfa' syafawi bererti menyembunyikan sebutan mim sakinah berserta dengung. Huruf dia satu aja, iaitu ba. Apabila kita jumpa mim yang tidak berbaris, selepas itu ba. Ba ni berbarislah. Ya? Dan ba ni tidak ada sabdu lah. Dia berbaris biasa saja. Maka itulah hukum ikhfa' syafawi. Ya. Okey, contoh dia bagi situ, ya. Tarmihim bihijarah. Jadi kita perhatikan situ, tarmihim, mim ni tidak ada baris. Selepas dia itu ba. Jadi contoh-contoh yang lain dia bagi situ pun, ya. Anihkum bainahum bima anzalallah. Ya. Wa anihkum, mim yang tidak berbaris, selepas dia bainahum itu huruf ba. Bainahum, mim sini pun selepasnya ba. Jadi mim ni tidak ada baris, selepas itu ba. Nah, inilah dia ikhfa' syafawi. Jadi senang sangat kita nak kenal, ya. Jadi kalau idgham syafawi, mim jumpa mim, satu huruf saja, ya. Mim jumpa mim, itu idgham syafawi. Bila mim berjumpa dengan ba ni pula ikhfa' syafawi. Macam mana nak baca? Yang penting cara bacaan, ya. Bacaan ikhfa' syafawi ialah dengan cara menyembunyikan sebutan mim sakinah dengan melafazkan sebahagian hurufnya sahaja. Jadi bermaksud mim yang tidak berbaris ni dilafazkan sebahagian saja. Ya. Cara bacaan ikhfa' syafawi sama seperti cara bacaan iqlab. Okey, pada hukum nun sakinah tempoh hari kita dah tahu macam mana nak baca dengan iqlab, iaitu jangan dirapatkan bibir ataupun dirapatkan dengan ringan. Ya. Kalau ikut dia kata direnggankan bibir tu boleh udara. Kalau nak rapat pun dirapatkan dengan amat ringan. Itu kaedah dia. Jadi samalah hukum ikhfa' syafawi ini dengan iqlab dalam hukum nun, cara bacaan dia sama, ya. Iaitu dengan meringankan bibir semasa menyebut mim sukun dengan tidak merapatkan bibir sepenuhnya. Jadi kalau kita rapatkan bibir sepenuhnya dah jadi hukum idgham lah pula ataupun izhar, ya. Cuma bezanya dengung aja tadilah. Kita tengok dulu, ya. Jadi ini supaya mim tidak dilafazkan dengan sempurna. Bila tidak dirapatkan bibir, maka dapatlah mim itu dibunyikan dengan tidak sempurna. Kalau dirapatkan, itu mahrab mim yang sempurna. Yang itu yang dia tak bagi kita rapatkan bibir dengan sempurna, ya. Pasal dia nak sembunyikan suara mim sakinah tu tadi, ya. Dan dilepaskan ke udara ke pangkal hidung untuk mengeluarkan suara dengung. Jadi contoh bacaannya, tarmihim bihijarah. Masa dengung tu bibir dalam keadaan tidak rapat lagi. Dah habis dengung 2 harakat, barulah bibir kita pergi ke mahraj huruf ba. Macam mana mahraj huruf ba, Win? Ingat lagi, dirapatkan 2 bibir dengan berat. Kan? Kalau mim tadi dirapatkan 2 bibir dengan ringan. Itu dalam keadaan mim biasa, ya. Pada ba pula dirapatkan 2 bibir dengan berat. Tapi bila mim ni nak disembunyikan, dirapatkan 2 bibir dengan ringan, amat ringan kata dia. Selepas habis dengung, mim yang dibawa ke hidung tadi 2 harakat, baru dirapatkan 2 bibir untuk huruf ba pula. Jadi dipisahkan, ya, dipisahkan. Jangan dibaca sekali. Tarmihim bihijarah. Dirapatkan bibir. Tarmihim bihijarah. Macam-macam tak sempurna, tak tepat. Mesti ada 2 suara. Satu suara mim yang disembunyikan, tarmihim bihijarah. Begitu, Dah habis dengung mim, baru diubahkan ke mahraj ba. Itu cara bacaan dia. Baik, seterusnya kita di muka surat 84 kita tengok tanda-tanda ni. Ikhfa' syafawi bagi mim sakinah ini dapat dikenal dengan melihat mim sakinah itu yang tidak mempunyai sebarang tanda di atasnya. Mana tak ada baris. Kosong je. Seperti mim yang kosong tu lah. Diikuti pula dengan huruf ba. Berbaris yang datang selepasnya. Bila mim tak berbaris, selepas dia huruf ba tu pula berbaris, itulah ikhfa' syafawi.
Okey, kemuskilan dia di sini, kenapa dia ikhfa? Ikhfa bermaksud sembunyi ya. Kenapa disembunyikan suara mim apabila dia berjumpa dengan ba? Ya. Jadi dia maklumkan di sini katanya huruf mim dibaca secara ikhfa, yang ini sembunyi apabila bertemu ba, kerana kedua-dua huruf ini adalah sejenis, iaitu tajanus. Kalau kata tajanus tu, istilah tajanus adalah sejenis ya, iaitu sama pada makhraj, iaitu bibir ya, kedua-dua ni adalah huruf di bibir, dan bersamaan pula pada kebanyakan sifat. Itulah sebabnya dipanggil tajanus ya. Di samping itu pula ia adalah suatu yang sukar. Ini antara sebab lain, adalah sukar untuk melafazkan secara izhar semata-mata. Maksud izhar, dimatikan mim tu tanpa dengung, lepas tu diambil huruf ba. Sukar bagi bacaan ya. Ataupun diidghamkan semata-mata, digabungkan mim ke dalam ba. Lagilah payah nak dibaca. Ya. Maka hukum yang paling tepat baginya ialah ikhfa. Disembunyikan saja mim tu dengan dengung, iaitu sebutan pertengahan antara izhar dan idgham. Ya. Wal ikhfa'u baina al-izhari wal idgham, kata dia kan. Mana adapun bacaan idgham dan ikhfa' itu adalah pertengahan antara izhar dan idgham, kata dia. Izhar pun tidak, idgham pun tidak, dia di tengah-tengah. Itulah ikhfa'. Ya. Jadi penerangan sebab-sebab ikhfa' ni cuba kita tengok dalam kotak tu ya, iaitu antara mim dan ba, di mana kedua-dua hurufnya adalah huruf bibir. Ya, kedua-duanya huruf bibir. Kemudian ini dikatakan tajanus pada makhraj ya, sejenis pada makhraj. Kemudian sifat dia pula ya, setiap huruf ni memiliki 6 sifat. Ya. 4 daripada sifat mereka adalah sama. Jadi kebanyakan bersamaan pada kebanyakan sifat, kata dia. Itulah maksud dia tadi ya. Daripada 6 sifat yang mereka miliki, 4 daripada sifat mereka tu sama semua. Sifat yang sama, jahar. Ya. Kemudian istifal, infitah, izla. Ya. Ini sama. Dia 4 sifat yang berbezanya, pada mim memiliki tawasud dan gunnah, manakala ba dia syiddah dan qalqalah. Ya, beza tentang situ ya. Jadi kerana sejenis pada makhraj, maka sebab itulah dia dibaca dengan ikhfa ya. Atas sebab lain pula, nak dibaca secara izhar pun sukar, nak digabung pun sukar. Contoh maksud dia begini, kata dia tadi ya. Kita tengok contoh pada ayat dia bagi tadi. Kalau nak dibacakan dengan izhar, maka mim tu dijelaskan saja. Lepas tu baru ambil ba. Contoh dia, tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Dia macam lompat-lompat dari bacaan kita. Tak sebut bacaan kita. Kalau nak digabungkan, lagilah sukar. Ya? Tarmihim bihijarah. Pelik benar pula. Ada bunyi dia kan. Jadi cara yang mudah dengan nampakkan huruf tu wujud dalam tulisan, ikhfakan saja. Itu sebab dia. Okey itu selesai dalam bab ikhfa. Kemudian satu lagi hukum yang terdapat di dalam bab nun sakin, mim sakinah ni adalah izhar syafawi. Di muka surat 85 tu ya. Dalam nota, kalau nak tengok izhar tu ya, yang ada print nota tu, izhar ni saya letakkan di muka surat 4 ya. Nota tu di muka surat 4. Baik, kita apa ni, tengok dulu tentang izhar syafawi ni ya. Baik, pengertian izhar syafawi. Dari segi istilah, izhar syafawi bermaksud menzahirkan sebutan mim sakinah dengan tanpa dengung, kata dia. Baik, saya nak terangkan sedikit bila kata dengung ataupun tanpa dengung ni ya. Bila disebut dengan berserta dengung, bermakna dengung tu mestilah 2 harakat. Mesti datang daripada hidung. Bila dia kata tanpa dengung, bukan hilang langsung ya. Ada tapi jelas. Dengung itu dalam keadaan jelas saja. Mana tak sampai 2 harakat lah. Sebab apa begitu?
sifat dengung ataupun sifat gunah ni adalah sifat lazimah bagi huruf mim dan nun. Sifat orang kata sedia ada pada dia, tak boleh dipisahkan. Jadi jangan kata bila gunah mana tanpa dengung, mana dengung tu hilang langsung. Tak ya. Walaupun dalam hukum nun sakinah kita belajar hari itu, idgham bila gunah apabila nun sakinah atau tanwin bertemu ra ataupun lam, suara nun digabungkan dalam ra dan ataupun lam secara sempurna tanpa dengung kan. Itu bacaan qiraat kita. Tapi ada qiraat yang meraihkan juga dengung ni, dia baca dengan dengung. Itu yang kata tadi ya, cuba perbezaan qiraat saja. Jadi di sini bila dia kata tanpa dengung dalam hukum mim sakinah ni iaitu izhar syafawi, bila dia kata tanpa dengung bukanlah tak ada dengung langsung, ada sedikit ya, dijelaskan saja. Baik ya, huruf-huruf izhar syafawi. Huruf izhar syafawi ada 29 kesemuanya, iaitu selain daripada huruf mim dan huruf ba. Kalau mim sakinah jumpa mim, idgham syafawi. Mim sakinah jumpa ba, ikhfa syafawi. Okey. Selain daripada itu, Aida, semua izhar syafawi. Dan cara nak mengenal dia pula, kita tengok mim tu dia bertanda sukun. Okey, itu cukup senang ya. Selesai masalah. Jadi kita dapat bezakan ya. Paling banyak huruf izhar, ini izhar syafawi lah yang memiliki huruf ya. Bila mim sakinah, dia bertemu dengan 26 huruf ni, itulah izhar syafawi. Cuma bila jumpa dengan mim dengan ba saja yang hukum dia ada dengung. Dengung 2 harakat. Selain dia itu jangan dengung. Ya. Okey, tengok cara bacaan. Bacaan izhar syafawi ialah dengan cara menzahirkan sebutan mim sakinah tanpa dengung apabila ia bertemu dengan 26 huruf di atas. Ya, daripada ta sa jim sampailah ke ya sana 26 huruf ya, iaitu dengan menahan udara dari naik ke pangkal hidung bagi mengelakkan keluarnya suara dengung itu. Kalau kita bawa sampai ke hidung, maka dengung ni akan jadi panjang sikit bunyi dia. Jadi untuk mengelak tu tahan aja dengung. Fiha, dia tak sempat lagi sampai ke pangkal hidung. Bagi memastikan tiada dengung pula pada sebutan mim, maka bibir hendaklah dibuka semula dengan cepat setelah dirapatkan. Itu je kaedah dia. Fiha. Ya, kita ada banyak contoh-contoh nanti ya, kita akan jumpa. Lakum anhara antum tamtarun. Itu aja bacaannya. Ya, mudah. Okey. Sebutan izhar syafawi hendaklah lebih diperhatikan pada huruf mim yang bertemu dengan huruf fa ataupun huruf waw. Okey, ini ya, tolong ambil perhatian. Ini penting ya, bila disebut macam ini ya, ada sebab dia. Ya, apabila mim sakinah, mim yang bertanda sukun tu, selepas dia huruf fa ataupun huruf waw. Ya, dia kata ambil perhatian sikit. Ini kerana persamaan antara makhraj mim dengan kedua-dua huruf ini yang dikhawatiri berlaku ikhfa pada sebutan. Nampak tak? Makhraj fa dan waw ni hampir dengan mim. Di mana makhraj fa juga di bibir ya. Cuma beza dia sedikit. Gigi kacip atas diletak di perut bibir bawah. Fa. Waw pula kedua-dua bibir dibulatkan. Jadi semua huruf ni di bibir. Jadi apabila mim sakinah bertemu fa dan waw, hukum dia kekal dengan izhar syafawi. Tapi cara bacaan dia hati-hati ya. Dia akan tunjukkan contohnya. Okey ya. Kerana kedua-duanya duduk di bibir, dikhawatiri berlaku ikhfa pada sebutan. Mana seolah-olah macam ada bunyi ikhfa nanti pada mim. Disembunyikan mim tu kerana nak ambil fa ataupun waw tu tadi. Ya, di mana sebutan kedua-dua huruf yang bertemu ini mestilah jelas perbezaannya dan tidak terpengaruh atau bergabung antara satu sama lain. Ya. Jadi di bawah tu dia bagi contoh-contoh hukum izhar syafawi. Ya, ada banyak tu, semua contoh-contoh untuk 26 huruf tu ya, ada dibagi contoh di situ. Cuma ya, dia bagi dua contoh, nombor yang dua tu, pada contoh yang blok yang kedua tu, contoh-contoh izhar syafawi
yang hanya boleh ditemui dalam dua perkataan saja ialah pada huruf yang berikut. Okey. Pada huruf jim, kha, zal, sod, za, wain, fa dan qaf, izhar syafawi dia berlaku dalam pertemuan mim berjumpa dengan huruf ni dalam dua kalimah. Dia tidak berlaku dalam satu kalimah. Itu sajalah sebagai ilmu tambahan. Kalau kita tak hafal itu pun tak ada masalah. Tapi yang penting kita nak mengenali hukum izhar syafawi apabila mim itu bertanda sukun. Sudah, kita jangan hafal yang 26 huruf tu Aida, tak payah. Tak ada siapa suruh hafal pun Cuma yang kita kena ingat, nak hafal idgham syafawi huruf dia mim mati berjumpa dengan mim, ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba. Sudah. Selain daripada itu semua izhar syafawi. Tanda dia mim tu ada tanda sukun. Cara bacaan dia jangan didengungkan. Selesai bab tu. Cuma adalah beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam hukum izhar syafawi ni. Sebelum tu kita tengok pada tanda izhar syafawi. Izhar syafawi bagi mim sakinah ini dapat dikenali dengan melihat mim sakinah yang mempunyai tanda sukun di atasnya. Diikuti dengan huruf berbaris selain dari mim dan ba selepasnya. Bila mim yang bertanda sukun, dia tidak akan bertemu dengan ba, tidak akan bertemu dengan mim. Yang itulah kita ingat. Dia akan bertemu selain daripada mim, selain daripada ba. Iaitu yang 26 huruf tu tadi. Mim tu bertanda sukun. Okey. Kenapa perlu dibaca dengan izhar? Sebab menzahirkan sebutan mim sakinah apabila ia bertemu dengan 26 huruf ni tadi ialah kerana perbezaan makhraj huruf mim dengan huruf-huruf itu. Tetapi bagi huruf waw yang bersamaan makhraj dengan mim dan huruf fa yang berhampiran makhraj dengan mim tetapi berlainan sifat dengannya kerana itulah ia dilebihkan bagi izharnya. Okey, maksud dia walaupun waw duduk di bibir, fa juga duduk di bibir tapi sifat mereka tu berlainan. Maka kerana itulah dia lebih kepada izhar bacaan dia. Jadi tidak boleh diikhfakan mim tu ataupun digabungkan mim tu ke dalam waw atau ke dalam fa. Bacaan dia sama dengan 26 huruf yang lain tu semua Okey, penamaan izhar syafawi ni. Hukum ni dinamakan izhar kerana huruf mim sakinah yang dizahirkan bacaannya. Yang dijelaskan saja mim tu tanpa dengung yang panjang. Itu maksud dia Dinamakan syafawi pula kerana mim sakinah yang dizahirkan itu keluar dari makhraj bibir. Syafawi ini bermaksud bibir. Oleh kerana tidak dapat dihadkan makhraj yang khusus bagi 26 huruf itu, maka tidak ditentukan izhar itu dengan mana-mana makhraj seperti izhar halqi pada hukum nun sakinah yang dapat ditentukan makhraj kerongkong padanya, maka ia di sini ditentukan makhraj mim saja itu di bibir saja. Mana kerana pertemuan mim dengan 26 huruf tu tak dapat nak dikelaskan seperti dalam hukum nun. Nun berjumpa dengan huruf di kerongkong ni pasal berjauhan tabaud kan. Pasal itulah diizharkan. Dan nun bila bertemu dengan nun juga diidgham. Kerana dua huruf yang sama. Manakala kalau nun berjumpa dengan mim pula dia sejenis keseluruhan sifat nun dan mim tu sama walaupun makhraj yang berjauhan. Ada sebab-sebab yang boleh menjadikan hukum nun sakinah tu sedemikian. Tetapi bagi hukum mim sakinah, sebab dibaca dengan izhar, dengan jelas, tak boleh disamakan dengan hukum nun sakinah. Jadi kena faham betul-betul. Jangan kita ambil formula nun sakinah, kita bawa ke dalam mim sakinah, kita nak kira macam itu pula sebab dia. Jadi dalam kata periksa besok, Aiman tak boleh nak dibandingkan dengan nun sakinah punya formula. Ida? Pokoklah ada periksa. Okey, itulah sebab dia Okey. Seterusnya kita tengok dibagi latihan itu tak ada masalah lah Jadi secara kesimpulannya kalau kita perhatikan di sini dalam banyak-banyak hukum tajwid ni mim sakinah lah paling mudah Bila kata idgham syafawi mim berjumpa dengan mim,
Ikhfa' syafawi, mim berjumpa dengan ba. Selain daripada itu adalah izhar syafawi. Kalau tak tengok apa huruf pun kita dah tahu apabila mim itu bertanda sukun. Kalau dalam idgham syafawi atau ikhfa' syafawi itu mim itu tidak berbaris. Jadi dalam bacaan untuk melancarkan bacaan kita bila kita nampak je mim itu tak berbaris maka dengungkan dulu. Cuma kita jelingkan apa huruf selepas dia. Kalau mim juga dengung yang sempurna. Kalau ba dengung yang diikhfa'kan. Tapi kalau mim tu bertanda sukun, jangan dengung. Dia senang Jadi masa talaki nanti kita akan ulang-ulang Win saya akan tanyakanlah ini apa hukum apa nak bagi ingat. Kalau tak jawab pun tak apa, saya tolong jawabkan. Tak usah risau. Yang penting cuba Aida jawab Tak ada lagi tak tahu atau tak ingat. Okey, itu sedikit dalam hukum mim sakinah. Kita dah selesai dah dalam mim sakinah, agak-agak dapat membantu. Jadi bagi yang tidak memiliki kitab ataupun tak dapat nak print nota, saya cuba bantu dengan PowerPoint. Untuk dapat jelas lagi mudah-mudahan. Baik nanti saya cuba dapatkan slide-slide saya. Sekejap Okey, boleh nampak Nampak. Sekejap dia tak gerak lagi ni. Okey, hukum mim sakinah bagi yang tidak dapat nak print nota ataupun tak ada kitab cuba tengok pada slide ni. Kalau yang ada menggunakan laptop akan saya dapatlah besar sikit gambar dia tapi dalam telefon tu pun boleh jugalah Okey, hukum mim sakinah ni dia ni terlibat juga dalam hukum tahap-tahap mula yang ini saya akan terangkan pagi besok. Yang ni pagi besok. Okey, mim sakinah dia ada 3 hukum Pertama ikhfa' syafawi, yang kedua idgham syafawi dan yang ketiga izhar syafawi Kalau dalam kitab tadi disebut idgham syafawi dulu kemudian ikhfa' syafawi, selepas tu baru izhar syafawi. Tak apalah yang mana dulu pun sama cuma kita nak tahu saja. Mim sakinah adalah mim yang tidak berbaris atau mim yang bertanda sukun. Itu cara nak mengenali hukum mim sakinah. Dan kita kena faham suara mim sakinah keluar dari makhraj khusyum yang mengeluarkan suara dengung kerana mim mempunyai sifat punah. Sebab itulah ada dengung. Jadi kalau kita baca dalam hukum mim sakinah, terutama idgham syafawi ataupun ikhfa' syafawi, tanpa mendengungkan mim tu tadi 2 harakat, maka bacaan kita tu tidak sempurna. Hukum mim dikaitkan dengan syafawi tadi, dia kata kerana maras mim itu terletak di 2 bibir. Ini contoh-contoh yang dibagi tadi pada hukum ikhfa', idgham dan izhar. Okey, kita tengok yang saya nak kongsi di sini cara bacaan Okey, kita tengok contoh pada ikhfa' syafawi. Macam mana kita nak kenal ikhfa' syafawi tadi? Apabila mim yang tidak berbaris, selepas dia huruf ba. Ba ni berbaris Ini matan yang berkaitan dengan ikhfa' syafawi Maka yang pertama ikhfa' iaitu mim sakinah dan ba, dan
namakan ikhfa' Syafawi atas semua imam qiraat, semua ya, semua qiraat dalam bacaan Al-Quran ni apabila mim sakinah bertemu dengan ba dinamakan ikhfa' Syafawi ya. Okey, contoh dia bagi sana tarmihim bihijaratin, di mana mim ya, mim ni tidak berbaris, selepas dia ba ya. Itulah hukum ikhfa' Syafawi. Ya, jadi bacaan dia disembunyikan mim ya dengan tidak merapatkan dua bibir beserta dengung dua harakat, selepas tu barulah digerakkan makhraj bibir tu untuk ba pula ya, dirapatkan dua bibir dengan berat. Tarmihim bihijaratin, itu contoh dia ya. Ini tadi sebab-sebab kenapa ya apabila mim sakinah bertemu dengan ba diikhfa'kan kerana tajanus pada makhraj, iaitu kedua-dua huruf ni duduk di bibir. Bagi mim dua bibir dirapatkan dengan ringan, bagi ba dua bibir dirapatkan dengan kuat Jadi secara umumnya kedua-dua huruf ni dirapatkan dua bibir. Dan sifat mereka setiap huruf ni ada 6 sifat, 4 sifat daripadanya sama. Ya, mim pun memiliki sifat yang sama dengan apa yang dimiliki oleh ba, kecuali dua sifat yang berbeza. Di mana mim ada tawasud dan gunnah, bagi ba pula dia ada syiddah dan qalqalah. Itu saja yang tak sama ya. Yang 4 lagi itu sama. Okey, pada idgham syafawi pula ya, iaitu apabila mim sakinah bertemu dengan mim. Mim itu tidak berbaris dan mim yang kedua itu berbaris dan bersabdu. Di sini kena baca dengung yang sempurna, dua harakat. Dengung ni datang daripada khosyum ataupun pakai hidung. In kuntum muqinin. Dengungkan jangan segan-segan, dengungkan lebih sikit ya. Okey, ini contoh dia. Kita tengok dalam nota pun contoh yang sama saya bawa. Cuma cara bacaan tu biasakan ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu ya. Masukkan mim yang tidak berbaris ni ke dalam mim yang bersabdu digabungkan kedua-duanya. Itu juga pada istata'tum min quwwah tadi. Itu bagi hukum idgham syafawi. Bukan idgham ya. Jangan salah sebut lepas ni. Idgham. Jadi digabungkan mim yang tidak berbaris ke dalam mim yang bersabdu dan berbaris. Itulah idgham syafawi ya. Baik, seterusnya kita tengok izhar syafawi ya. Apabila mim yang bertanda sukun bertemu selain daripada mim dan ba. Ya. Bermakna di sini kita tahulah ada 26 huruf, tak payah hafal, kita tengok saja pada bila mim itu bertanda sukun, itu hukum izhar syafawi. Ya. Cuma dia kata perlu dijaga apabila mim sakinah bertemu dengan huruf fa dan waw kerana dikhawatiri akan berlaku bacaan secara ikhfa'. Ini kena penting ya. Baik, kemudian sedikit tambahan di sana dia kata izhar syafawi boleh ditemui dalam 1 dan 2 kalimah, melainkan 8 huruf ini hanya ditemui dalam 2 kalimah sahaja ya. Iaitu huruf jim, kha, dal, sad, dha, ghain, fa dan qaf. Itu tak apalah, tak penting sangat ya. Okey, sebab dibaca izhar ya kerana perbezaan makhraj. Ya, mim dengan huruf-huruf ikhfa' ni mana berbeza makhraj. Mim duduk di bibir, huruf lain tu semua tidak tak sama cara makhraj mim. Mim dirapatkan dua bibir. Sedangkan waw dibulatkan dua bibir. Fa pula gigi kacip atas diletak di perut bibir bawah. Jadi tak sama. Apatah lagi dengan huruf-huruf yang duduk di lidah dan di kerongkong. Lagilah berjauhan kan. Sebab itulah dibaca dengan jelas pada mim tu. Ya. Okey, itu sedikit yang kita dapat kongsi di sini. Jadi cara bacaan ni dijelaskan saja pada suara mim tu tanpa dengung yang panjang. Ya.
Okey, boleh nampak ya, insyaAllah. Dalam talaki nanti kita akan ulang-ulang ni ya, Win ya. InsyaAllah ya, tak ada masalah. Saya rasa yang tu, pada hukum nun cukup senang kita faham. Ya. Jadi pagi besok kita akan tengok pula tentang martabat gunah. Bacaan gunah pada nun bersabdu dan mim yang bersabdu. Dan sedikit kita akan tengok tahap-tahap gunah. Yang ni ya, walaupun ada bacaan gunah iaitu sifat bagi nun dan mim, tapi dengung tu tidak sama. Jangan disamakan semua ya. Sama ada dia dalam hukum nun sakinah ataupun dia di dalam hukum mim sakinah. Yang itu kita akan pastikan tentang bagaimana tahap-tahap dengung ni perlu kita jaga. Boleh Itu sedikit ya perkongsian kita malam ni, insya-Allah. Besok juga ada berkaitan juga dengan bacaan dengung ya. Jadi di sini kita dah habis dua hukum iaitu nun sakinah dan mim sakinah yang melibatkan bacaan dengung. Ada lagi bacaan hukum di pada hukum yang lain yang ada hukum dengung juga. Iaitu kita akan masuk nanti pada hukum idgham samsi, pada hukum idgham tajah disain, mutaqar ribain. Yang tu nanti kita akan jumpa nanti selepas ni. Tetapi dua hukum yang besar ni yang atau nun sakinah dan mim sakinah ni paling banyak bacaan dengung. Dan paling banyak adalah hukum yang kita jumpa dalam bacaan Al-Quran. Jadi kena jaga betul lah. Itu pasal lah dua hukum ni dia letak di depan sekali. Nanti kita akan masuk dalam bab martabat gunah. Selepas tu dalam bab yang kelima pada hukum lam sakinah. Kemudian babnya pada yang keenam, yang ketujuh saya rasa baru kita akan jumpa hukum mudud, iaitu hukum mat. Di sana mungkin ambil masa sikit lah ya. Mungkin dalam 4 atau 5 siri baru boleh selesai hukum mat. Itu banyak sangat hukum dia. Jadi bagi hukum nun sakinah dan mim itu aja. Jadi tak ada susah mana Win kan? Boleh ingat Win InsyaAllah Jadi kalau lepas ni kalau ada soalan masa talaki itu ajalah. Macam mana nak kenal hukum mim izhar syafawi, tengok aje lah kalau dia bertanda sukun tu sebut ini izhar syafawi, yang ini ifa kerana dia berjumpa dengan ba, yang ini idgham kerana dia berjumpa dengan mim. Itu aja ya. Berbeza lah dengan hukum nun sakinah, dia ada 6 hukum yang besar, iaitu idgham, ifa, izhar, iqlab, apa semua tu. Dengan idgham bila gunahnya, dengan idgham ma'al gunah nakisnya, itu kita banyak kena inilah. Tapi mim itu 3 aja. Tak ada lagi hukum yang lain Boleh? Okey, wallahu alam Mudah-mudahan dapat lebih kefahaman sedikit sebagai membantu supaya bacaan kita tu lebih sempurna. Boleh? InsyaAllah kita akan jumpa pada pukul 9 pagi besok pada tajuk yang berkaitan dengan nun dan mim musyaddadah dan al-ghunnah disebut Bermakna yang berkaitan dengan nun yang bersabdu, mim yang bersabdu dan tahap-tahap dengung. Ini cukup penting Sebab kita dapat bezakan dengung tu macam mana nak dibezakan setiap dengung dalam hukum nun sakinah ataupun mim sakinah tadi yang berkaitan dengan nama-nama tadilah. Yang dengan idghamnya ke dengung macam mana, ifa'nya dengung macam mana, yang izharnya dengung dia macam mana, iqlabnya pula dengung dia macam mana. Yang itu kena baca betul-betul ikut tahap-tahap dengung. Letak bacaan kita tu biasa saja nanti. Wallahu a'lam Mudah-mudahan dapat membantu sedikit. Sehingga kita jumpa esok pagi besok untuk kita masuk pada tajuk yang berikut nantilah, yang berkaitan kan nun bersabdu, mim bersabdu dan tahap-tahap dengung. Kita tangguh dulu teman kita ini dengan doa, mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman pada kita ikhlaskan niat kita untuk mencari ilmu bagi guna untuk kita menyempurnakan ibadat kita terutama dalam membaca Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بركة القرآن العظيم اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik ya, kalau ada kemuskilan masa talaki jangan segan-segan tanya masa talaki itulah peluang kita nak bertanya insya-Allah. Wallahu ya sama. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.